Mahkamah Magistrate, Mahkamah Session, Mahkamah Tinggi. Sudah semestinya dalam hidup anda, sekurang-kurangnya sekali, anda pernah mendengar salah satu daripada terma-terma ini. Dan saya yakin, sebahagian besar daripada anda mungkin tidak mengetahui apa-apa yang dimaksudkan dengan terma-terma tersebut. Jadi hari ini saya, daripada K1T1A, ingin untuk menjelaskan dengan lebih lanjut, mengulas dan mengupas sebahagian-sebahagian hal tentang mahkamah. Mari kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, sebelum saya pergi dengan lebih mendalam tentang hal-hal berkaitan dengan mahkamah, izinkan saya menerangkan serba sedikit tentang sejarah sistem mahkamah di Malaysia. Baiklah, sistem mahkamah di Malaysia berasal daripada Piagam tahun 1807 atau lebih dikenali sebagai Piagam Keadilan Pertama. Piagam ini telah memberikan Syarikat Hindia Timur Inggeris atau lebih dikenali sebagai SHTI hak daripada kerajaan diraja British untuk mewujudkan mahkamah rayuan di penempatan di Pulau Pinang. Sebelum Malaysia wujud pada tahun 1963 ataupun ditubuhkan, terdapat 3 mahkamah agung di dalam Commonwealth Asia Tenggara. Yang pertama ialah Mahkamah Agung Persekutuan Tanah Melayu, yang kedua ialah Mahkamah Agung Singapura, dan yang ketiga ialah Mahkamah Agung Sarawak, Borneo dan Brunei. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang jenis-jenis mahkamah dan peranan-peranannya di Malaysia. Yang kita ketahui, terdapat 3 jenis mahkamah di Malaysia. Yang pertama ialah Mahkamah Agung, Mahkamah Rendah dan seterusnya Mahkamah Syariah. Mahkamah Agung terbahagi kepada 3, iaitu Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Manakala Mahkamah Rendah pula terbahagi kepada 2, iaitu Mahkamah Magistrate dan Mahkamah Session. Dan akhir sekali Mahkamah Syariah yang tidak terbahagi kepada apa-apa pun. Setiap mahkamah ini mempunyai peranan dan tanggungjawab yang tinggi untuk memberi keadilan dan perlindungan kepada rakyat Malaysia. Mari kita lihat apakah peranan-peranan setiap mahkamah tersebut. Kita mulakan dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung, sebagaimana yang kita ketahui sebentar tadi, terbahagi kepada 3, iaitu Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Untuk Mahkamah Persekutuan merupakan mahkamah tertinggi di Malaysia. Mahkamah Persekutuan boleh membicarakan semua rayuan kes sivil yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan jika Mahkamah Persekutuan memberikan kebenaran untuk berbuat sedemikian. Mahkamah ini juga membicarakan rayuan-rayuan kes jenayah daripada Mahkamah Rayuan yang berkait dengan kes yang dibicarakan oleh Mahkamah Tinggi dalam bidang kuasa aslinya, iaitu kes-kes yang bukan dirayu berdasarkan keputusan mahkamah-mahkamah bawahan. Manakala untuk Mahkamah Rayuan pula peranannya ialah Mahkamah Rayuan umumnya membicarakan semua kes rayuan sivil terhadap keputusan Mahkamah Tinggi, kecuali perintah atau keputusan mahkamah yang dibuat melalui persetujuan untuk kes-kes yang melibatkan, yang pertama, tuntutan melebihi RM10,000, yang kedua, keputusan mahkamah atau perintah yang berkait dengan kos sahaja, dan yang ketiga, rayuan yang berkenaan dengan keputusan hakim dalam kamar bicara terhadap saman interpleader tentang fakta-fakta yang dipertikaikan. Kebenaran mahkamah rayuan harus diperoleh terlebih dahulu. Kita pergi pula kepada Mahkamah Tinggi. Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa penyeliaan dan pengubahan keputusan semua mahkamah bawahan, serta juga bidang kuasa untuk membicarakan semua rayuan daripada mahkamah bawahan, baik kes sivil maupun kes jenayah. Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa sivil yang tidak terhad dan umumnya membicarakan kes-kes yang tuntutannya melebihi RM1,000. Selain daripada kes-kes yang melibatkan kemalangan kenderaan bermotor, penderitaan dan pertikaian antara tuan rumah dan penyewa, Mahkamah Tinggi mempunyai bidang kuasa yang tidak terhad terhadap semua kes jenayah selain daripada perkara-perkara yang melibatkan undang-undang Islam. Kes-kes dibicarakan oleh seorang hakim yang tunggal di dalam Mahkamah Tinggi atau oleh seorang pesuruhjaya kehakiman, sedangkan hakim-hakim Mahkamah Tinggi diberikan perlindungan jawatan. Kita pergi pula kepada Mahkamah Rendah. Mahkamah Rendah terbahagi kepada 2. Yang pertama, Mahkamah Session. Mahkamah Session agak serupa dengan Mahkamah Session suku di England. Mahkamah Session Malaysia mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan kesalahan-kesalahan yang tidak melibatkan hukuman mati.
Mahkamah-mahkamah ini dipengerusikan oleh hakim-hakim Mahkamah Session yang dahulunya merupakan Presiden Mahkamah Session. Mahkamah Session juga membicarakan semua kes sivil yang tuntutannya melebihi RM25,000 tetapi tidak melebihi RM250,000, kecuali kes-kes yang melibatkan kemalangan kenderaan bermotor, penderitaan dan kes-kes antara tuan rumah dan penyewa yang mahkamah ini mempunyai bidang kuasa yang tidak terhad. Bagi mahkamah magistrate pula, para magistrate terbahagi kepada dua, magistrate kelas pertama dan kelas kedua. Dengan magistrate kelas pertama mempunyai kelayakan yang sah serta kuasa yang lebih besar, magistrate kelas kedua kini biasanya tidak dilantik. Mahkamah Magistrate membicarakan semua kes sivil yang tuntutannya tidak melebihi RM25,000. Mahkamah Magistrate kelas pertama umumnya mempunyai kuasa untuk membicarakan semua kesalahan jenayah yang hukumannya tidak melebihi 10 tahun atau yang melibatkan hukuman denda sahaja, tetapi boleh mengenakan hukuman yang tidak melebihi 5 tahun pemenjaraan, denda sehingga RM10,000 dan hukuman merotan sebanyak 12 kali. Mahkamah Magistrate juga membicarakan rayuan-rayuan daripada Mahkamah Penghulu. Mahkamah Penghulu yang telah saya sebutkan tadi tergolong di dalam mahkamah-mahkamah yang lain. Mahkamah Penghulu mempunyai bidang kuasa untuk membicarakan semua kes sivil yang tuntutannya tidak melebihi RM50 jika pihak-pihak yang berkenaan berbangsa Asia dan memahami bahasa Melayu. Bidang kuasa jenayah terhad kepada kesalahan-kesalahan kecil yang dituduh terhadap seseorang berbangsa Asia yang ditetapkan khas dalam warannya yang hukuman denda tidak melebihi RM25. Mahkamah Penghulu tidak wujud di Sabah Sarawak. Sebaliknya, kedua-dua negeri ini mempunyai mahkamah adat yang mempunyai bidang kuasa terhadap perkara-perkara awam yang berkenaan dengan adat dan undang-undang orang asli. Terdapat juga mahkamah juvenil untuk kes-kes yang melibatkan orang-orang bawah umur. Kita lihat pula kepada mahkamah syariah. Mahkamah syariah terdapat sebuah sistem selari mahkamah syariah negeri yang mempunyai bidang kuasa yang terhad terhadap undang-undang Islam negeri. Mahkamah-mahkamah syariah hanya mempunyai bidang kuasa terhadap perkara-perkara yang melibatkan orang Islam dan umumnya tidak boleh mengenakan hukuman melebihi 3 tahun pemenjaraan, denda melebihi RM5,000 dan hukuman merotan melebihi 6 kali. Baik, itu dialah tadi dapat kita saksikan serba sedikit tentang sistem mahkamah di Malaysia yang telah saya terangkan dengan jenis-jenisnya, peranan-peranannya dalam memastikan undang-undang di Malaysia. Dan dapat saya simpulkan bahawa sistem mahkamah Malaysia sudah berada pada satu tahap yang boleh dikatakan amat efisien kerana dengan sistem mahkamah yang kita ada sekarang, mereka berjaya untuk mengendalikan kes-kes yang berat mahupun ringan. Dan saya berharap bahawa dengan penjelasan saya, anda semua dapat diberikan pencerahan agar anda tidak keliru tentang jenis-jenis mahkamah dan peranan-peranannya. Baiklah, itu sahaja daripada saya, daripada K1T1A Papa In Production. Sekian, terima kasih.